di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara para pendengar Ria 897, akan saya teruskan dengan pengalaman-pengalaman misteri anda. Sekiranya kalau anda ada kisah misteri yang tak dapat dilupakan, anda boleh hubungi saya di 669111897. Yang pertama yang ingin saya ketengahkan, kiriman email dari Fadli. Assalamualaikum kepada Casey dan juga pada pendengar Ria 897. Nama saya Nur Fadli. Saya ingin berkongsi peristiwa saya dan isteri ketika kami memandu di Lebuh Raya. TPE menghala ke Lebuh Raya CTE. Waktu itu saya daripada rumah saudara kami di kawasan Pasiris dan nak pulang ke rumah. Katanya Fadli, rumah kami terletak di kawasan Yishun. Jadi kami menggunakan laluan Lebuh Raya TPE menghala ke CTE untuk pulang ke rumah kami di Yishun. Bila sedang memandu, tiba-tiba saya ternampak dari rear view mirror saya, iaitu cermin untuk pandang belakang. Di tempat belakang terbuka kisi. Boot kenderaan saya terbuka di bahagian belakang. Jadi bila ternampak, saya pun masuk lorong paling kiri, kemudian masuk ke bahu jalan, iaitu road shoulder. Bila berada di bahu jalan, saya berhentikan kenderaan saya menekan hazard light. Isteri masih duduk dalam kenderaan, katanya Nur Fadli. Saya keluar. Setelah letakkan kenderaan saya di bahu jalan, saya keluar dari kenderaan, lalu saya ke belakang. Saya tutup boot yang terbuka. Setelah itu, saya terus terpandang sebelah kiri saya, katanya Nur Fadli. Pendengar Ria 897, Nur Fadli mengatakan, saya terpandang di TPE. Saya dah lalu di sana banyak kali, tapi saya rasa mungkin tak perasan. Ada sebuah bangunan, gelap kisi. Bangunannya macam tempat electrical. Ataupun macam dikatakan, tak tahulah bangunan apa yang maksudkan, tetapi macam dipanggil sini power supply oleh Encik Nur Fadli. Bila saya ternampak, tempatnya gelap. Waktu tu kalau tak silap saya sekitar 11 lebih malam. Saya dengan isteri saya berada di bahu jalan. Jalan raya pada hari itu memang tidak banyak kenderaan. Hari Sabtu kisi 11 malam. Jadi bila saya ternampak bangunan tersebut, mata saya tertumpu pada bangunan itu lama. Dari atas, dari tepi sebelah kiri saya tengok sampai sebelah kanan. Tiba-tiba mata saya terpandang, tertumpu di dalam bangunan tu. Tepinya semua telah pun dipagar. Katanya dalam kiriman email, fences lah. Diletakkan fence.
Dalam tengah-tengah bangunan, kelihatan macam ada susuk tubuh seseorang sedang duduk bersila, duduk di atas lantai Casey. Apa yang ingin saya ceritakan pada Casey mungkin kadang-kadang susah nak masuk akal. Tapi saya nampak seolah-olah macam manusia sedang duduk atas lantai. Badan benda tu, badan manusia ataupun jembalang tersebut, hayun dari kiri ke kanan. Tapi saya tak nampak wajah sebab dia tunduk. Katanya abang kita, Encik Nur Fadli. Dia tunduk, dia hayun kiri, kanan, kiri. Makin lama, makin vigorous. Dalam kiriman email, gunakan perkataan vigorous, mungkin makin laju dan makin kuat hayunan badan ke kiri dan kanan. Sampaikan isteri saya buka cermin kereta, dia turunkan cermin kereta, kemudian dia panggil. Saya dengar Casey, tapi bila saya dengar, waktu tu saya dengar saya tak boleh bergerak. Bang! Bang, masuk bang! Bang! Bang, masuk bang! Isteri saya panggil berkali-kali. Bang, masuk bang, bang, masuk. Saya dengar tapi seolah-olah saya macam tertumpu dan terpaku pada benda yang berada dekat dalam bangunan tersebut. Isteri saya mungkin dia capai tangan, dia tekan horn kenderaan beberapa kali, baru saya tersentak. Saya pusing dengan tidak berfikir panjang Casey. Bila tersentak, sebab asalnya saya nak respon kepada pekikan isteri. Jadi bila saya dah boleh bergerak, saya pusing. Dengan tidak pandang, saya pusing, lari ke tepi kenderaan, buka pintu nyaris-nyaris Casey. Lori besar, lori angkat pasir, langgar pintu kereta saya. Dari jauh high beam, horn. Saya sempat masuk, tarik, lori tu dapat elak sedikit. Kalau saya rasa lori tak elak, pasti pintu saya pecah, dilanggar oleh lori. Pendengar Ria 897, isteri saya dah menangis dalam kenderaan. Saya terus pandu masuk gear, hidupkan isyarat sebelah kanan, secara perlahan masuk dalam lane yang pertama, dan kemudian saya terus pandu dan tinggalkan kawasan itu. Casey, tolonglah tanya pada pendengar Ria 897, dekat TPE, betul-betul exit sebelum jalan kayu, katanya Encik Nur Fadli. Siapa yang tahu bangunan yang gelap, besar bangunannya, yang ada fences, bangunan apakah yang saya nampak? Adakah itu sebuah rumah terbengkalai? Ataupun boleh tanya pendengar Ria tak? Saya benar-benar ingin tahu. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Itu adalah kisah yang pertama telah pun saya sampaikan dalam rancangan Misteri Jam 12. Siapa tahu mungkin bangunan yang dimaksudkan. Ada yang kata pendengar kita ada yang kata di sini Singapore Power Substation agaknya. Mungkin agaknya saya akan cuba tengoklah cari di katanya di TPE sebelum jalan susur masuk ke mana ni? Jalan Kayu, kata Encik Nur Fadli. Jadi kita akan saya akan cuba tanyakan pendengar Ria, mungkin ada yang tahu tentang, maklumlah kalau kita tanya yang ramai yang pernah lihat pasti akan tahu apakah bangunan yang dimaksudkan oleh Cik Nur Fadli. Baik rakan pendengar Misteri Jam 12, berikut ini ada kisah yang ingin diketengahkan. Tapi sebelum tu ada beberapa hujah-hujah yang ingin disampaikan oleh pengirim kisah ini. Namanya Kak Hasanah. Kak Hasanah mengatakan pada saya, apa khabar Casey dan juga pendengar Ria 897. Nama kakak Kak Hasanah, Casey boleh panggil saya. Malam ni saya tersasul-sasul. Boleh panggil saya Kak Hasnah sudahlah. Katanya Kak Hasnah, pengalaman yang beliau ingin ketengahkan adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku dalam rumah. Dan katanya dalam hampir setiap rumah, kakak pernah tanya seseorang, hampir setiap rumah ada penunggu. Dan penunggu ini lazim akan dengar apa kita cakap bersama suami isteri, lazim juga akan tiru apa kita buat. Sebab itu kadang-kadang kita akan ternampaklah macam suami masuk bilik, padahal suami dalam tandas. Sebab itu kata Kak Hasanah, mungkin kita akan terlihat seperti anak kita baru keluar dari bilik, padahal anak kita sedang tidur. Jadi inilah yang berlaku pada saya, pada kakak dan juga suami. Waktu itu pengalaman ini berlaku, kakak menelefon suami dan tanya pada dia,
nak makan apa. Sebab kakak tahu, dia balik mesti cari makan. Dan hari itu kakak tak sihat badan. Jadi kakak telah pun pergi doktor dan memang cuti sakit. Tak baik pula kalau suami balik dari kerja penat-penat, tak ada hidangan atas meja. Sebagai tanggungjawab seorang isteri, seboleh yang kakak mampu, kakak akan cuba. Kalau tak boleh masak, kakak beli. Belakang rumah kakak tak jauh, lebih kurang beberapa blok, ada kedai makan 24 jam. Jadi kata Kak Hasna, waktu tu sekitar pukul 10 malam. Suami kakak akan balik pukul 12.30 malam. Dia kerja, memang waktu pulang dia ke rumah 12.30 malam ataupun pukul 1 pagi. Jadi 12.30 malam suami akan balik, pukul 10 malam kakak telefon. Kakak tanya, bang nak makan apa? Saya pergi beli kat kedai belakang. Suami kata pada kakak, tak payahlah, awak kan sakit, awak tidur, biar saya yang beli. Tapi saya kata tak apa bang, saya pun memang lapar nak beli makan. Jadi akhirnya suami izinkan. Kakak pun keluarlah. Keluar rumah, dalam perjalanan kisi bayangkan, pukul 10.45 kakak keluar sebab tak nak keluar awal sangat, takut nanti makanannya dah sejuk tak sedap. Kakak pun dengan semangat keluar. Bila ke belakang kisi kedai kopi, dikatakan 24 jam tu dah tutup. Jadi terpaksa kakak pergi jauh dari itu. Nasib baiklah bawa beg duit, dan dalam memang ada isi duit lebih. Kakak pun tak fikir panjang. Kakak tahan taksi kisi, pergi ke Central, kawasan Central rumah kakak. Ada satu lagi kedai kopi 24 jam. Sampai sana ramai orang sedang beratur beli makan. Dan macam mana entah, suami kata hari ini dia dapat sedang baliklah on the way. Kakak kata okey, kakak masih di kedai kopi, nanti abang balik tunggulah. Jadi apa yang berlaku? Kakak sampai rumah, bayangkan pendengar Ria 897, 10.30 kakak keluar rumah, cari kedai belakang tak ada. Sampai rumah kakak sekitar pukul hampir 12.30 malam, dah berada di kolong blok. Jadi mungkin suami belum sampai. Entah macam mana, bila naik atas, suami sedang tunggu di luar rumah. Pintu besi, pintu kayu terbuka, suami sedang berdiri luar rumah isap rokok. Abang siang balik? Selalu balik pukul 12. Hari ni tak banyak kerja, abang balik siang. Tengah lapar lah, kau boleh makan Jadi kakak dengan suami masuk dalam rumah. Kakak pun pergi ke dapur, ambil cawan untuk tuangkan air teh tarik yang dibeli. Suami kakak memang suka mi goreng daging lebih, katanya. Oi, Kak Hasna buat saya lapar Kami duduk sedang makan, berbual dengan suami. Kakak pun makanlah. Dan suami tanya, kalau saya cakap dengan awak sesuatu, awak janji dengan saya awak jangan terkejut. Dah, kakak dah fikir macam-macam. Cakap apa bang? Tak ada, awak kena janji dengan saya. Saya cakap, saya beritahu awak tolonglah jangan terkejut. Kalau awak tak boleh janji saya tak nak cakap. Apa dia bang? Cakap bang, saya janji saya tak terkejut bang. 11.45 tadi saya balik. 10 minit sebelum awak balik lah, saya buka pintu. Saya beri salam, tak ada orang jawab. Saya buka sepatu saya, nak masuk bilik, sedang jalan dekat ruang tamu ni, saya nampak awak diri dekat dapur sedang tengok tingkap. Saya tegur, Ma, dah beli makan? Masuk bilik, saya ambil tuala, ingatkan nak mandi. Saya masuk dapur, saya tengok awak tak ada dekat dapur. Mungkin awak masuk tandas lah. Saya jalan tengok tingkap, saya tengok dapur, tak ada orang. Saya tengok tandas, gelap, tak ada orang. Meremang peluru rumah saya, mah. Sebab tu awak keluar, awak balik tu awak nampak saya dekat luar kan. Itu baru saya nampak tu. Bila suami ceritakan, meremang kisi bulu rumah saya. Abang betul bang, takkanlah saya nak bohong dengan awak. Abang rasa rumah kita ni ada benda tak kena tau. Nanti hujung minggu ni kita jumpa ustaz. Abang, hujung minggu bang, hujung minggu lagi 3 hari bang. Besok saya pergi jumpa ustaz. Kalau awak ada masa awak pergilah. Saya kerja. Kesi, kata Kak Hasna. Keesokan harinya saya jumpa dengan seorang ustaz datang rumah. Ustaz datang, tengok rumah saya. Dia kata, rumah awak tak ada apa-apa pun. Saya tak rasa pun, tapi tak apa. Saya akan buat apa yang patut. Dia tolong bacalah
Dalam rumah tu dia kata kalau boleh mengajilah, bukalah surah-surah. Kalau awak boleh mengaji lagi bagus. Kalau tak boleh, memadailah dengan membuka surah-surah suci. Jangan buka satu bilik, ruang tamu kena buka, kadang-kadang dalam bilik, di kawasan dapur, ya. Jadi saya pun okeylah. Pendengar Ria 897, malam tu suami saya belum balik. Saya buka surah kisi. Dah mula pukul 9 saya dah mula putarkan surah-surah. Bila saya duduk dalam bilik sedang menonton TV, tiba-tiba kisi dekat dapur, perang, pinggan mangkuk saya pecah. Jatuh kisi, semua yang saya letak atas rak-rak untuk keringkan jatuh, entah siapa yang tolak. Kisi, ada benda yang tak kena. Saya lari masuk dapur tengok pinggan, 2-3 pinggan saya pecah. Nasib baik atas rak tu tak banyak pinggan kisi. Angkat satu-satu masuk tong sampah buang. Suami balik saya beritahu suami. Keesokan harinya suami ambil urgent leave, tidak bertugas pada malam harinya. Berjumpa dengan seorang lagi ustaz, minta second opinion. Datang rumah, pada mulanya dia baca, tengok tak ada apa-apa, sama macam semalam. Tapi setelah malam tiba, sebab dia datang waktu petang, rupa-rupanya benda ni benda yang singgah. Waktu petang, tengah hari, memang tak ada dalam rumah. Tapi selepas maghrib, kata orang tu, ni ada orang lepaskan dekat estate rumah kau ni. Bila dia lepaskan, dia suka masuk dalam rumah saya. Tak tahu kenapa kisi. Tapi rumah saya antara satu rumah. Setelah itu dia datang malam, memang benar. Dia kata boleh rasakan sesuatu dalam rumah saya. Jadi dia tolong saya pagarkan. Dan sekarang ini, walaupun dia tak boleh masuk, tapi boleh dengar kisi. Kenapa kau kunci aku? Dengar sekali saja kata Kak Asna. Sekali kisi, seolah-olah dia cakap macam tu. Kisi berderau darah bila dengar. Tapi sekarang syukur Alhamdulillah kata Kak Asna. Dah tak ada lagi dah ketukan, suara. Tidak ada lagi. Terima kasih Kisi. Selamat tengah malam. Okey, anda sedang bersama KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Seram kisah tadi Mungkin ada kebenarannya yang diketengahkan oleh akak kita tadi, Kak Asna, ataupun nama sebenar Kak Hasanah. Yang dikatakan ada seorang ustaz datang waktu petang tu, dia cuba mungkin orang lain ni diberikan kelebihan sedikit lah. Bila dia baca tu tak rasa apa-apa pun. Sebab tu dia datang pada waktu petang. Dan yang kedua pula, second opinion, bagus Dapat seorang lagi ustaz datang petang tak ada apa-apa. Jadi bila dia datang malam, sekali kedua dia datang waktu malam. Jadi dia rasakan ada benda yang tak kena. Rupa-rupanya benda tu bukan tinggal dalam rumah, malah benda tu dari luar. Waktu maghrib aja dia akan masuk dalam rumah Kak Asna. Oi, seram Dan ada yang kata, Kisi, bangunan yang dilihat tu adalah bangunan power substation lah, yang dikatakan Jadi itulah bangunan tu. Ada yang katakan memang bangunan yang tu bukan terbengkalai, malah ia memang tidak ada lampu pada waktu malam. Antaranya Zali pun kata ni SMS salam Kisi, bangunan yang di tepi itu PUB power substation. Ada yang kata bangunan power supply Kisi. Bamzi kata memang seram kerana tempatnya selalu gelap. Okey, terima kasih di atas kiriman pandangan, komen anda dan sebagainya. Terima kasih pada Aiskrim 20 sen Sekarang ini dia bukan saja cari lagu, tapi malah dia kasih lagu advertisement semua Awak betul lah champion lah Awak lah aiskrim 20 sen. Kadang naik harga lah sebab dah macam-macam benda awak buat, jadi aiskrim 50 sen pula Baik, terima kasih pada yang lain lagi yang sedang memantau sekarang ini. Dan anda boleh hubungi saya kalau ada kisah misteri 669-11897. Sebentar nanti akan saya ketengahkan kisah ternampak manusia kerdil dalam rumah. Ini manusia kerdil ni tak tahulah apakah kisah sebenarnya. Akan saya ceritakan anda sebab saya hanya baca tajuk ternampak manusia kerdil dalam rumah. Dan kisah ini berlaku di salah sebuah rumah. Di kawasan mana? Salah sebuah rumah di kawasan Wampu. Bukan rumah flat merupakan rumah teres yang didiami oleh pendengar kita. Kita teruskan dengan kisah pengalaman pendengar kita di ujung talian. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Saya Ibu Ros. Ya, Ibu Ros buat panggilan dari mana?
Daripada Muslim. Ada pengalaman misteri Ibu Ros, silakan. Saya, ini cerita ni pun dah lama juga lah Casey. Tapi saya telefon Casey tak dapat, baru hari ni dapat. Alhamdulillah dapat dapat. Ni Casey, tempoh hari, kira dah lama juga lah cerita ni. Tapi anak saya masa tu, dalam yang besar tu dalam umur 16 tahun. Habis yang nombor 2 tu 12 tahun. Dia pergi ngaji dekat satu dekat-dekat dengan rumah saya jugalah, daerah Muslim jugalah, sama. Tapi masa tu dia balik ngaji, dia lari daripada tempat ngaji tu, 2 beradik lah, sampai tu sungguh-sungguh, sampai tu jatuh. Habis saya pun ingat, kenapa pula dia macam gini kan. Dia balik, lepas tu dia suruh saya kelakar buka pintu. Lepas tu saya pun buka pintu. Lepas tu ada penanggal posisi. Penanggal? Yang kejar anak saya tu. Dia kejar anak saya. Masa tu anak saya tengah pergi ngaji lah, balik ngaji. Tapi selama tu saya tinggal kat situ, saya pun tak pernah nampak macam itulah. Pernah jugalah orang cakap tempat daerah Muslim tu, terus terang saya cakap kampung saya tu dulu tempatnya memang angker lah. Sebab itu. Habis tapi anak saya pergi ngaji tu, masa tu tak ada apa-apa lah. Dah lama tak ada apa-apa. Hari tu pula ada balik tu, ada orang kejar dia. Penanggal kejar dia. Jadi dia pukang balik daripada rumah yang guru ngaji dia tu ke rumah saya lah. Dan sampai tersungguh-sungguh dia balik ngaji. Habis saya satu hari tu, suami saya pergi kerja lah malam. Dia memang kerja bawa kontena dulu. Jadi kalau hari 6 jarang balik lah Casey. Hari 6 pergi kerja, sampai hari Minggu tak balik. Jadi saya, anak saya yang kecil tu nak susu. Jadi saya pun pergi dapur lah, buatkan susu dia kan. Habis saya terdengar pintu yang bilik rumah saya tu yang tengah tu, tengah orang main kunci. Macam kunci tu dia tutup, dia buka, dia tutup, dia buka. Habis saya pun dah separuh jalan ni nak pergi dapur ni, dah rasa macam takut lah. Sebab apa, dalam rumah tu saya 2 beranak dengan saya. Habis yang suami pergi kerja tak balik kan. Hari lah memang tak balik. Jadi saya ni dah macam mana tak tahu nak buat apa pun. Nak ke depan saya pun dah takut, nak ke belakang pun saya dah takut. Tapi anak ni nak susu, jadi saya terpaksa lah beranikan diri lah pergi. Tapi pergi, dah sampai kat dapur tu dengar pula kat bilik air saya orang mandi. Tapi fikir pula, rumah saya tak ada orang. Siapa yang mandi kat bilik air ni? Dengar orang mandi macam orang mandi, dia betul-betul dia mandi Casey. Itu. Habis saya pun sama bikin air ni, sama dah menggigil lah. Ketakutan. Tak nak bikin, anak-anak susu kan. Jadi saya pun terpaksa lah teruskan juga buat. Sebab tu dapur saya ni dekat dengan bilik air. Sebab apa masa tu saya tinggal kampung kan. Jadi dekat lah dengan bilik air saya. Tapi dengar orang mandi Casey macam betul-betul punya mandi. Air tersiang-siang gitu. Saya pun takut, saya cakap siapa yang mandi kat bilik air saya ni, saya cakap tu. Lepas tu saya beranikan hati, saya baca apa yang saya boleh baca Casey. Saya beranikan hati, saya buka lampu, saya tengok kering Casey, bilik air saya tak ada orang mandi pun. Tadi dengar orang curah air banyak bukan curah air, dia mandi betul-betul, dia mandi. Jadi tu lah, saya pun ingat siapa ni. Lepas tu saya pun dah diam, dah dapat setengah jam itu, saya dah tenangkan hati saya. Saya telefon mak saya. Saya cakap, mak, kalau mak dekat ni, mak boleh datang sini temankan saya. Mak saya cakap, kenapa? Saya macam-macam mak hari ni dengar, saya tak tadi siang, dah balik ngaji. Ada orang penangkan kerja anak saya. Hari ni saya nak pergi dapur pula, ada orang mandi dalam bilik air. Lepas tu sebelum mandi tu mak, dia main pintu kat dekat tu. Mak saya cakap, macam mana mak nak pergi sana, jauh rumah kau baca je lah apa yang baca, tawakal aja lah, kata mak saya dekat itu. Habis saya pun dah ketakutan Casey. Saya pun cakap dengan mak saya, tak apalah mak, saya buka semua lampu Casey. Tutup. Ini cerita yang pertama Casey. Silakan. Yang kedua pula ni, saya ada cerita lagi. Dekat rumah kawan makcik kira kan kakak angkat saya lah. Ini di mana? Di Masling juga? Di Masling juga. Dekat boleh tak saya dekat dia punya blok dia? Tak perlu. Tapi boleh cakaplah bahagian Masling lama, Masling baru. Masling lama dekat daerah pasar gitu. Orang ramai kata Masling lama ni tempatnya dot tak tahulah betul. Memang. Tapi ni pun cerita ni pun dah lama juga lah Casey. Kakak ipar saya kakak angkat saya lah. Dia ada nak buat kenduri arwah mak saya, arwah mak dia. Habis dia jemput mak saya, dia jemput saya. Lepas tu saya
kirakan baru bersalin anak saya yang nombor 3 ni, kirakan dalam lepas hari lah Casey. Habis cakap dengan mak saya, mak bolehlah pergi rumah kakak Mida ni, kata mak saya. Kakak boleh pergilah, kata mak saya cakap, kau dalam hari tak boleh pergi. Habis saya cakap, mak kesian mak, kakak ini jemput saya dah anggap dia macam kakak saya. Suka tingkah lah, soal kau nak pergi-pergi. Mak saya cakap gitu. Habis saya pergi rumah kakak saya di Marsiling jugalah Casey. Tapi dia tengah flat, saya tengah kampung. Masih itulah. Tapi saya dekat bawah ni, rumah flat dia, rumah kakak saya ni tingkat 9. Saya dekat bawah. Habis saya tengah dukung anak saya yang dalam hari ni Casey. Ada satu makcik bongkok, orang tua bongkok dekat bawah flat tu lah. Jadi saya pun lift tu terbuka kan. Tapi dulu punya lift kan tak ada macam sekarang punya satu tingkat kan. Dia terus tingkat 6, tingkat 12 macam itulah. Jadi saya tahu makcik tu, saya bilang, cik nak naik cik, mari sama-sama saya naik. Lepas tu Casey dia tak apa, naik dulu kata dia. Dia cakap itu. Tapi dia tua Casey. Lepas tu saya sampai ke atas tingkat 9 tu, makcik tu dah ada ke atas. Habis Casey fikir, saya pun terfikir, saya kata, makcik ni tadi kat bawah, macam mana dia nak naik atas? Sedangkan saya yang semuda ini naik lift baru sampai. Dia yang orang tua dah sampai ke atas. Habis saya fikir, makcik ni betul ke makcik ni ke bukan? Saya pun diam je lah Casey, saya dukung anak saya kan. Dia sampai rumah kakak saya, habis saya macam berdiri gitulah. Kata kakak saya, kau kenapa tak nak masuk? Habis saya tak. Dekat sini ada ke satu orang tua bongkok gini kak? Ada kata kakak saya, kau jangan merepek lah magik-magik ni, kata dia. Betul lah kak, tadi saya jumpa makcik kat bawah. Lepas tu saya suruh dia naik, dia tak nak naik. Tapi saya naik rumah kakak ni, alami dia dah dekat atas. Dia kata mak angkat saya, dah masuk. Kau bawa budak tu masuk kata dia. Dia cakap gitu Casey. Rupanya dia tunggu saya sampai saya balik Casey. Lepas tu dah habis kenduri semua, saya pun balik. Sampai saya memang bawa lori kan. Saya dukung anak saya tu Casey. Punya berat Casey anak saya ni. Casey bayangkan anak saya satu bulan lebih, takkan seberat gitu. Saya dukung. Tapi dah naik kat lori tu, kata suami saya, kenapa ni abang nak dia ni kereta macam barang macam berat lah kata dia. Habis saya dukung anak saya punya berat, bulu rumah saya pun hampir dah tak tahan Casey, macam dah naik itu macam mengemang-emang itu bulu rumah saya. Habis saya cakap dengan suami saya, bang kenapa bang macam berat lah bawa budak ni, dia kata ni. Dah awak baca je apa yang awak baca je. Habis saya peluk budak tu, anak saya melalak Casey daripada rumah kakak saya tu sampai dekat rumah saya, tak berhenti Casey. Lepas tu saya depan rumah tu ada tanam pokok bunga lah. Habis suami saya dah sampai kat rumah tu. Kata suami saya cakap, kau peluk budak ni, kata dia. Saya pun peluk budak anak saya lah. Dia ambil satu lay daun, dia baca, kata dia, kau hantar aku kat sini je, jangan dia masuk dalam. Kau orang ajar kau. Suami saya cakap gitu Casey. Ada buang daun tu, ludahkan daun tu, dia buang Casey. Dia mengilai Casey. Sampai saya tak tahu macam mana. Lepas tu dia dah mengilai Casey, anak saya dah macam biasa dah. Dah hilang yang rasa berat tu, dah hilang lah kat tu. Itulah cerita saya Casey. Tapi kalau Casey nak tahu, saya isteri pada abah yang Sohanta ni. Itu dia. Pak Saad. Tapi dulu dia belum jadi kumpulan Sohanta lah, baru sekarang. Dulu waktu perkara ni belum bergiat lagi lah belum bergiat lagi. Terima kasih kirim salam pada abah InsyaAllah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah kisah daripada akak kita yang berkongsi Kisah cukup menarik, 2 kisah. Terima kasih bagi yang sudah bersama dengan saya pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, ingin saya ketengahkan satu lagi kisah sebelum kita beristirahat, dan akan saya kembali sebentar nanti. Kalau ada mungkin komen, kalau ada mungkin pendapat, pandangan, anda juga boleh sembang-sembang lah di chat room Facebook Ria 897 ataupun di Facebook DJ KC. Anda boleh berada di sana, dan saya akan teruskan kisah daripada seorang pendengar yang bernama Wati. Wati berkongsi nama panjang Saliwati, nama pendek gunakan Wati. Nama panjang satu lagi
Wati Pusamalu, bukan. Okey, kisah Wati yang ingin saya ketengahkan awal tadi. Katanya ternampak manusia kerdil dalam rumahnya, dan rumahnya teman-teman adalah sebuah rumah teres di salah sebuah kawasan di Wampu. Dia tak nak sebut nama jalan mana, tapi ini salah sebuah kawasan di Wampu. Ada beberapa rumah teres. Saya pernah ke sana, dan bukan pernah ke rumah Wati tapi pernah berada dekat kawasan itulah. Dan Wati mengatakan beliau dan suami ini adalah seorang peniaga, berniaga menjual makanan lah, dan akan pulang kadang-kala agak lewat awal pagi lah. Akan mula berniaga sekitar pukul 11 pagi dan akan pulang sekitar pukul 3 pagi. Jadi saya rasa setiap hari waktu rehatnya agak pendek lah. Bayangkan pukul 3 pagi baru balik rumah. Jadi rumah tu mungkin sejak pukul pagi 11-12 tengah hari tu kosong. Sampailah pukul 3 pagi keesokan harinya baru dia balik rumah. Kisah yang dialami oleh pendengar kita yang bernama Wati dan juga suaminya. Dia katakan beberapa kali saya ingatkan dalam rumah saya ni ada tikus. Maklumlah Kisi, rumah saya bahagian bawah, rumah teres, dan memang pernah ada kejadian jiran-jiran mengatakan ada tikus. Sebab bila balik Kisi, kadang-kala habis Kisi, barang-barang di dapur semua terbalik, dan ada juga beberapa kali pintu peti ais saya terbuka. Jadi membuat tanya, kalau cakap tikus takkanlah boleh panjat sampai buka pintu peti ais Kisi. Malah pernah beberapa kali, kami ni kan berniaga, jadi peti ais kami ada jenis freezer yang panjang. Jadi freezer tu boleh terbuka dan ada beberapa ketul daging seolah-olah dikeluarkan. Jadi takkan tikus boleh sampai angkat daging keluar dari peti ais. Bila pasang kamera, hairan tak pernah dapat tangkap. Bila masa kamera tu dikatakan rosak ataupun kamera tu saya lupa lah, dengan suami lupa nak letak tape, nak letak untuk rakamkan, adalah benda yang berlaku. Dan kerap kali kami lupa, katanya Wati. Jadi pengalaman diketengahkan sampai pada suatu hari. Waktu itu saya memang tak sedap badan, saya tak sihat. Saya mula keluar berniaga dengan suami sekitar 12 tengah hari. Jadi bila sampai dah mula berniaga, katanya pukul 9 malam, saya dah tak boleh tahan dah. Kepala saya dah berdenyut. Jadi setelah makan ubat, suami suruh saya pulang lah. Saya kata tak apa bang, saya temankan abang lah. Suami marah, awak pulang lah. Jadi saya pun naik teksi pulang ke rumah kami di kawasan Wampu. Bila sampai rumah-rumah jiran yang lain, biasalah Kisi, ada dah gelap tidur siang. Jadi saya pun masuk dalam rumah, saya mandi, bersihkan diri. Kemudian saya baring atas katil. Kisi, pukul 1 pagi saya terbangun kerana bunyi bising dekat dapur. Saya terbangun. Waktu tu kepala saya pening tapi tak seteruk tadilah. Dapat tidur beberapa jam kan, saya bangun keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan. Kebetulan dalam bilik saya ni ada penyapu. Saya bawa pegang penyapu. Bila saya cuba jeling dan jenguk dekat dapur, terperanjat Kisi, nampak ada manusia kerdil, tidak berpakaian Kisi, sedang duduk menyangkung menghadap ke arah peti ais rumah saya yang dibuka, sedang makan sesuatu. Saya nampak, saya pusing balik. Astagfirullahaladzim. Kisi, setelah benda tu dengar saya istighfar mungkin. Saya terjungak-jungak nafas ketakutan Kisi. Saya dengar kerung-kerung. Dapur saya seolah-olah ni berselirak. Pintu dapur saya ditutup. Saya jenguk balik, dah tak ada. Kisi, yang saya nampak, saya pasti manusia kerdil. Dia sedang makan Kisi daging yang ditutup peti ais. Pendengar Ria 897, saya dah takut, dah tak tahan. Saya panggil jiran sebelah, nak telefon suami, tak nak ganggu Kisi, suami sedang berniaga. Saya ketuk rumah jiran sebelah. Saya minta tolong tengokkan. Saya cakap rumah saya ada orang pecah masuk. Dia datang Kisi dengan anak dia, orang Melayu kita lagi Kisi datang. Masuk dalam, buka lampu semua, tengok dapur berselirak Kisi. Dia tanya, mana dia pergi kak? Tadi kakak nampak kat dapur ni. Cuba tengok belakang rumah, tak ada apa-apa semua. Tak apa kak, saya panggil isteri saya, duduk dengan kakak sampai abang balik. Nasib baik Kisi dapat jiran yang boleh membantu. Isteri datang dengan suami, anak-anak semua. Malam tu duduk dengan kakak Kisi. Bayangkan sampai pukul 3 suku pagi suami balik. Suami terperanjat tengok ada orang dalam rumah. Suami tanya kenapa, baru saya ceritakan. Selepas itu kejadian, kakak beli satu padlock. Peti ais freezer tu memang ada tempat lock
tempat mangga, kakak padlock. Dah tak ada gangguan lagi, Kisi. Tak tahulah itu adalah manusia betul ataupun jadi-jadian yang seringkali laparkan, dahagakan darah daripada daging dalam peti ais rumah kakak. Itu pengalaman seramlah dalam situasi. Mungkin kalau kita tak ada dalam situasi Kak Wati ni, mungkin kita tak akan faham perasaannya. Jadi bayangkan, walaupun ada sebuah rumah teres, bukan selalu duduk rumah, berniaga, itu semua kerja keras. Dari kisah Kak Wati ni, kita boleh, selain daripada pengajaran mistik yang diketengahkan ni, boleh kita ambil iktibar daripada mungkin kalau kita pandai read between the lines tu, bukan senang. Kerja keras, bayangkan, pukul 11, mungkin 12 tengah hari dah keluar rumah, berniaga sampai pukul 2 pagi, mungkin tutup kedai, 3 pagi sampai rumah baru tidur, hari-hari macam tu, setiap hari berniaga bukan senang. Jadi ada yang kata, ini Melayu ni, ada rumah besar ni, mesti dia, bapak dia kaya, bapak dia kan dulu tu, bapak juga dapat nama, tapi tak tahu orang tu kerja keras. Jadi terima kasih pada Kak Saliwati yang sudah berkongsi pendengar, dan kisah memang nasib baiklah ada jiran sebelah yang tolong. Hidup berjiran ni amat penting sangat-sangat. Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri anda sebentar nanti. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Sebelum saya berehat, saya nak jemput anda, jangan lupa untuk terus menyokong saya. Saya dah dapat green light dari Ciasan, teman-teman dari Singapore Book of Record telah pun memberikan pengiktirafan kebenaran rekod ini akan dicatatkan dalam buku rekod Singapura sekiranya saya dapat memenuhi syarat-syarat mereka dan dapat berjuang 24 jam bertugas di udara Ria 897. Dan Ria 897 merupakan stesen radio yang pertama, stesen radio Mediacorp dan stesen radio Melayu di Singapura yang pertama akan mencatatkan rekod bertugas 24 jam. Dah pun diuploadkan, dimuat naikkan satu link ke channelnewsasia.com. Anda boleh klik dan baca berita tu, dan boleh anda tweet berita tersebut, sebab ada satu satu ikon untuk ada retweet dan sebagainya. Dan saya benar-benar haraplah anda dapat sebarkan berita ni. Dan sebab saya ingin ramai yang bersama dengan saya. Bukan senang. Ada kata senang je KC, duduk dalam main lagu, tak semudah yang anda sangkakan. Sebab saya harus berlaku adil, sebelum saya terus berehat ni, berlaku adil kerana apa? Yang dengar saya ni mungkin ada yang pendengar setia Paparazi Pagi, di Osho, Go Glam, Ria Cruise Schools dan sebagainya. Jadi saya tak boleh bertugas tengah masak, cakap 1, 2, 3 perkataan kemudian main lagu. Jadi saya harus berlaku adil, saya harus berikan yang terbaik dan konsisten, tu yang penting. Itulah, bila dah penat minda ni berfikir, habis. Betul. Kalau dah penat sangatlah, otak kita kalau dah penat, apa nak buat pun dah tak boleh, dah susah. Lain penat berfikir dengan penat badan lain. Jadi itulah yang saya harapkan dapat saya bertahan untuk mengendalikan rancangan ataupun 24 jam, cabaran 24 jam ini. Dan terus lungsuri laman Twitter ataupun laman Channel News Asia. Terima kasih pada wartawan dari CNA iaitu Han yang telah pun berikan coverage lah untuk ini, dan juga rakan-rakan daripada majalah yang lain yang telah pun akan temu bual. Terima kasih banyak-banyak dan harap berilah sokongan. Saya harap saya akan terus berjuang. Macam mana pun saya cuba tidak akan hampakan semua. Harap-harap saya tak tumbang separuh jalan lah. Itulah harapan saya. Saya nak buat persiapan bukan senang. Mental, fizikal mesti mau kuat. Ada orang kata, KC, tagaklah kopi. Tak boleh. Saya tak boleh banyak minum air pun. 1 jam sekali saja boleh keluar. Itu yang masalahnya tu. Jadi banyak perkara harus saya buat persiapan dan teruslah berikan sokongan. Kalau diizinkan 16 Mei Ria 897 stesen radio Mediacorp akan mencipta sejarah 24 jam seorang DJ bertugas. Waktu sekarang pukul 1.36 pagi. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya KC di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya mohon maaf walaupun tak perlu saya mohon maaf, tapi saya mohon maaf ramai tertunggu-tunggu. Malam ni memang banyak iklan. Ini iklan semua dah disenaraikan. Saya tak boleh skip. Saya skip
maghrib nanti kena masuk office. Jadi apa yang telah pun biasalah, ini penaja-penaja kita kan. Kalau tak ada penaja, radio ni kan bisnes. Jadi tak ada penaja, tak adalah DJ nak digajikan kan. Tak ada DJ, tak ada Lime J12. Jadi harap semua faham. Terima kasih kerana menjadi seorang pendengar yang sabar, yang ialah memahami keadaan. Saya hormat anda semua ya. Dan cakap tentang penaja ni, kalau anda nak menang voucher Pastamania, bukan hari ini tapi esok ataupun sebentar nanti bersama dengan Paparazzi Pagi akan berikan voucher Pastamania bernilai $40. Paparazzi Pagi ya, ingat kena dengar tahu. Dan kuis ini akan berlangsung sekitar pukul 8 pagi lah. Tengoklah macam mana dan anda harus dengar. Dan cipta jingle Pastamania ada syarat-syaratnya, harus ikuti Paparazzi Pagi untuk menang voucher Pastamania sepanjang minggu ini. Begitu juga dengan rancangan Niti Baizura iaitu Ria Cruz. Awal tadi tak ada pemenang mencipta jingle. Awak bayangkan, senang je. Telefon, saya suka makan Pastamania. Saya suka makan Pastamania. Tak ada orang boleh kalahkan awak, awak menang voucher $40. Adakah senang tu Jadi setia bersama kami, pasti banyak hadiah akan menanti anda. Baiklah, saya pun cakap-cakap nanti orang dah bising-bising Jadi kita dengar Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang memantau Facebook Ria. Di sini ada kiriman SMS yang baru saya terima dari pendengar kita yang bernama Hidayat. Katanya, Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Hidayat. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Saya ni jarang sangat membantu ibu dengan abah saya di gerai mereka di salah sebuah kawasan. Saya tak nak sebut nama tempat ni sebab tempat ni sensitif. Cakap je orang, ni mesti kedai tu Kisim. Jadi saya rasa tak perlulah saya sebut. Ini bahagian boleh kalau saya boleh sebutkan bahagian apa ni, bukan utara, apa ni, timur, ya, east, katanya east lah, tapi saya rasa dalam bahasa Melayu timur. Jadi Hidayat mengatakan pengalaman beliau apabila menolong bapanya dengan ibunya menjaga sebuah gerainya lah di salah sebuah kawasan timur di Singapura. Saya datang selepas sekolah KC. Ibu saya menelefon sebab waktu itu kakak saya tidak ada di kedai tolong dia. Jadi dia minta tolong saya datanglah. Saya datang kedai gerai ibu saya dan tolonglah dia untuk hantar makanan kepada pelanggan-pelanggan. Sampailah pada satu waktu ini ayah dengan ibu saya pergi beli sesuatu. Mereka berdua keluar, saya yang menguruskan kedai. Kedai saya menjual nasi ayam penyet saja. Jadi di depan kedai saya ada beberapa kedai yang lain berdiri dan bertentangan dengan kedai saya. Sekitar pukul 8 lebih malam, sedang saya duduk, tiba-tiba saya perasan ada benda bergerak dekat salah satu kedai bahagian atas. Jadi saya duduk, saya perhatikan betul-betul, terperanjat Kisi. Di atas kedai ada sejenis makhluk. Kisi, saya kata Hidayat nampak ada sejenis makhluk sedang duduk dekat atas kedai tu. Saya tengok atas lama Kisi. Sampaikan kata Hidayat, apabila penjual di kedai tersebut perhatikan saya, macam mereka tahu saya nampak sesuatu. Mereka tenung lama Kisi. Yang tenung saya adalah makcik yang sedang berniaga. Dia tengok saya lama. Jadi bila saya tengok atas, saya macam terpegun, takut pun ada. Dan saya lalu terperasan ada orang sedang tengok. Saya tengok bawah, tengok makcik sebelah sedang tengok saya, beliakkan mata. Saya terus tengok lain Kisi. Masuk dalam, konon-konon lah, lap lah, tempat siap makan, cuci benda yang tak perlu dicuci. Sampai ibu dengan abah saya balik. Mereka balik, makcik tu masih lagi tengok-tengok saya. Saya tak berani nak beritahu ibu saya, tak berani nak beritahu abah saya. Sepanjang malam, saya asyik duduk termenung. Sampaikan ibu saya teguh, "Engkau ni kenapa, Dayat?" Tak ada apa-apa, Mak. Dan pendengar Ria 897, bila saya pulang, niat di hati nak beritahu ibu dengan abah saya. Tapi saya tak berani. Takut Kisi. Takut makcik tu tahu saya beritahu dan mungkin mereka akan apa-apakan kedai ibu saya dengan abah saya. Sebab itulah satu-satunya cara mata pencarian mereka. Saya berdiam diri dan Alhamdulillah kata Hidayat dalam kiriman SMS. Dah masuk setahun pun perkara ini berlaku. Tidak ada apa-apalah benda yang berlaku pada ibu dengan ayah saya. Terima kasih. Kalau Kisi nak tahu kedainya, tak perlulah saya baca ya. Terima kasih kepada Hidayat berkongsi pengalaman.
Silakan saudara, 669-11897. Mungkin anda rasa apakah makhluk yang Hidayat ternampak duduk di atas gerai bertentangan dengan tempat Hidayat dan keluarganya berniaga. Kita teruskan dengan mendengar kita. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap? Nama saya Wan. Apa khabar Wan? Khabar tak baik. Khabar tak baik? Apa cerita ni Wan? Adalah maklungan yang tak diundang ni. Oh, ni bila berlaku Wan? Ni dah beberapa hari. Dalam rumah? Di luar rumah. Luar rumah anda. Jadi siapa yang kena ganggu ni? Isteri, anak anda macam mana? Tak, dia tepat pukul 12 suku, 12.10. Masih ada satu makcik menjema jalan depan rumah pintu saya. Serba-serbi hitam kesi. Jadi, apa yang mengganggu anda kalau jalan depan rumah anda? Apa jalan, dia buat? Itu saya tak kisah. Dia nak jalan saya tak kisah. Anak saya baru 6 bulan. Dia dah tengah tidur lenyak. Boleh bangun melalak. Tak henti-henti. Dalam 1 jam lebih baru dia diam. Anak anda 6 bulan. Setiap kali makcik tu jalan mesti menangis Mesti menangis. Sampai satu kali tu saya tegaskan hati. Saya nampak makcik tu jalan. Saya kejar. Saya kejar sampai tangga dia turun laju sikit tau. Dari tingkat 5 turun ke tingkat 4. Sampai tingkat 3 nak pergi tingkat 2 kan separuh jalan kan. Saya perhatikan makcik tu. Kali sampai tingkat 2 5 minit tau. Makcik tu tak timbul turun bawah. Kali saya terkejut. Kucing hitam yang berjema turun. Itu yang muskil dalam otak saya ni sekarang ni. Jadi mengganggu anda beberapa hari inilah. Dekat sebulan sama dia ni. Jadi kita tanya pendengar dia yang lain lah. Mungkin apa maksud saya bukan apa lain sih. Kalau siapa nak cuba tolonglah, cuba tempat lain. Pasal blok semua rumah ada baby ada apa. Ni kawasan anda di mana ni? Kawasan saya, kawasan kita KC, Kau Payoh. Terima kasih Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar KC dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Mawar Putih. Cukuplah setakat KC kenal saya sebagai Mawar Putih. Saya ini ingin berkongsi pengalaman pribadi hidup saya. Tak panjang, jangan takut KC. Tidak melirit. Saya straight to the point. Saya adalah seorang pengguna susuk berlian. Bila sebut tentang susuk berlian, bukan jenis berlian yang mahal digunakan. Tetapi ada sejenis berlian, tapi agak mahal nak mengenakan susuk ini. Nescaya sesiapa yang mengenakan dia, kalau si pemasang pandai memasangnya, kelihatan kecantikan memang luar biasa, kata Mawar Putih. Saya pernah menggunakannya, dan sekarang ini tidak lagi KC. Saya tidaklah macam mangsa-mangsa susuk yang lain, pakai sampai ketua. Bila nak buka, si pemasang meninggal, tidak. Tapi saya mendapat mimpi. Mimpi ini bukan sekali, malah beberapa kali. Untuk beberapa bulan, saya tidak mempunyai saya tidak mempunyai rehat yang cukup, katanya Mawar Putih. KC, walaupun saya kelihatan cantik, ramai orang tengok terpegun, terpikat dengan saya. Saya bekerja sebagai seorang pelayan di salah sebuah kelab di Singapura. Orang-orang yang saya layan bukan orang-orang biasa. Mereka orang kaya-kaya KC, businessman, multi-millionaire. Saya nak apa saya minta dapat. Tapi tidak lebih dari itu. Saya tidak lebih dari setakat keluar, dating dengan mereka. Tidaklah sampai memberikan sesuatu yang saya pun tidak ingin berikan. Tapi KC, walaupun saya kelihatan cantik, tapi dalaman penat. Hampir setiap malam saya tak dapat tidur dengan nyenyak. Mimpi yang menakutkan. Makin lama, makin mimpi itu seolah-olah hampir jadi kenyataan, kata Mawar Putih. Sampailah pada suatu hari, apabila ibu saya datang, ketuk pintu rumah. Ibu saya dah jarang datang rumah saya sebab
Maaf cakap Kisi, saya seolah-olah tidak dimengaku anak kerana pekerjaan yang saya lakukan. Mawar Putih meneruskan pengalaman beliau. Kisi, dah hampir beberapa tahun ibu saya tak datang rumah. Tapi pada suatu malam, pintu rumah saya diketuk. Saya bangun, saya keluar dari bilik. Alangkah terperanjatnya bila buka pintu, ibu saya datang. Lama Kisi, dalam 20 saat saya tercegat depan pintu, ibu berdiri tengok saya. Engkau nak tunggu aku duduk kat luar berapa lama? Saya tarik kunci buka pintu besi. Ibu saya duduk. Saya buat air. Aku tak nak minum air kau. Aku datang sini, aku nak beritahu kau. Aku dah lebih sebulan aku mimpikan benda yang tak senonoh tentang kau. Engkau ada pakai barang Saya terdiam. Kau cakap dengan aku sekarang. Kau tahu tak, kalau aku mati, kau pasti pakai barang. Kau ni betul menyusahkan aku dengan bapak kau. Setelah datang ibu, tanpa dia tahu, seolah-olah mimpinya betul Kisi. Sampaikan ibu saya terkena, kata Mawar Putih. Oleh kerana saya dah tak nak lagi buat kerja ini, katanya. Pada hari ibu yang lalu, saya telah pun kembali ke jalan yang diredai dan ingin kembali bersama ibu. Saya jumpa dengan pakar keluarkan. Setelah saya keluarkan barang tersebut, tidak ada gangguan apa-apa pun Kisi. Hidup saya macam biasa, tapi wajah saya Kisi makin teruk. Saya dah tak boleh kerja tempat lama sebab dah tak cantik macam dulu. Siapa nak Kisi? Muka dengan mata yang bengkak, yang tak cukup tidur. Memang tak ada orang nak. Tapi sekarang saya ingin dapatkan maaf dari ibu saya. Semoga saya kembali ke pangkuan keluarga, dapat kerja yang baik. Itu saja, terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Saudara, anda sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya, DJ Casey. Dan ingat apa jua kisah yang saya baca. Saya baca kiriman email, SMS, panggilan, apa jua lah. Jangan kita terikut-ikut dan mudah percaya. Anggaplah rancangan ini sebagai satu hiburan saja. Sebab kalau kita berhibur dan salah kita anggap salah gunakan hiburan itu, janganlah sampai tersalah hiburan. Jadi ingat, semata-mata untuk hiburan. Apa yang anda dengar di sini hanya tinggal di sinilah. What happened in Paris? Sambunglah sendiri. Ya, macam itulah. Apa yang juga berlaku di sinilah awak tinggalkan. Jangan awak terbawa-bawa, terikut-ikut. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, anda tanya guru-guru anda. Itu yang penting. Kita harus rujuk pada yang pakar, yang bertauliah, yang ada sijil-sijil sampai belajar di Al-Azhar tu semua. Tanya orang-orang tu lah. Jangan awak salah tanya orang, salah lah jawapan dapat kan. Jadi kenalah. Banyak ramai sekarang asatiza yang muda-muda ni kalau pergi semain Jumaat semua yang muda-muda bagus. Saya suka tengok macam tu perkembangan lah. Baik, terima kasih kerana memantau Misteri Jam 12. Seperti saya katakan, ingat apa jua hanya satu hiburan. Kisah daripada Mawar Putih bukan nama sebenar. Memang cukup menarik. Pernah menggunakan dan selalunya cukup klise lah kisah-kisah apabila nak keluarkan mungkin tukang susuk dah tak ada, tapi ini beliau sedar sebelum terantuk. Sebelum terantuk dahsyat. Dia terantuk sikit je lah. Mak datang. Ibu boleh dapat alamat. Bayangkan, ibu datang tahu. Ibu benci anak ni, setahun tak berbual, mungkin 2 tahun tak berbual, datang sayangkan anak punya pasal. Sebab apa? Tak nak anak dimasukkan dalam tempat-tempat yang tidak diingini. Jadi bayangkan, sekeras-keras hati ibu pun datang selamatkan anak, ketuk pintu. Anak terperanjat lah. Ibu yang mana nak anak kerja macam tu? Asalkan kerja apa pun, janganlah kerja sampai macam tu sekali. Memanglah ibu sedih, malu kan? Tapi apa nak buat, kadang-kadang memanglah kita harus berusaha. Terima kasih. Kita kembali dengan kisah Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Marah. Ada teman-teman di Facebook, ada yang kata sekarang baru kena insaf. Ada yang kata bagus. Bagus sister. Baik. Ada yang kata tak terlambat. Bagus. Macam-macam. Terima kasih. Saya dah baca komen-komen anda dan juga harap yang sedang mendengar boleh baca komen di Facebook Ria 897 FM. Kita teruskan dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Jo, buat panggilan dari mana Jo? Di rumah. Silakan Jo, pengalaman tentang apa ni? Ni 5 tahun yang lalu saya kerja di
luar airport lah. Okey. Jadi promosi lah. Apa ni lah, saya kena ganggu bunyikan cekak lah. Jadi silakan. Tapi saya tak hiraukan semua tu lah. Saya bertanyakan diri saya. Saya cabar diri saya untuk tengok lah. Tapi tak ada. Di airport lah. Itu penampakan di tempat anda bertugas lah. Ya. Terima kasih Joe. Okay, sama. Kembali boleh hubungi saya 669-11897. Saya ada beberapa panggilan, boleh saya teruskan. Dan kalau ingin bercerita, boleh sekali lagi belakang tu background radio tu tolong matikan ya. Peringkat 897. Sementara saya tunggu panggilan dari anda. Kiriman SMS, satu banyak SMS saya terima. Mohon maaf banyak sangat ni. Ada yang kata, KC adakah gerai yang dimaksudkan? Saya tak boleh cakap lah. Terima kasih pada TTK Katanya, KC aku baru pass by TPE lah. Aku nampak PUB Power Station tu besar. Nampak pun macam ngeri kata TTK yang sedang memandu. Wah, TTK terima kasih kerana memantau dekat kawasan tu. Adakah betul itu PUB Power Station? Okey. Jadi dah sah lah abang TTK kita memandu pada waktu malam ini. Okey, kita ke ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Selamat pagi, KC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy Anaki cakap. Oh, Boy Anaki. Yang selalu dekat Facebook tu saya. Okey. Jadi, kisah anda malam ni tentang apa, Boy Anaki? Silakan. Okey, terlebih dahulu kita geng Momok mengucapkan tahniah pada KC kerana ingin nak lalui 24 hours. Terima kasih Okey, pertama sekali kisah tentang Rumah Merah. Okey, saya tak ada kisah yang cukup kirakan not interesting lah. Cuma ada informasi sedikit menyatakan bahawasanya Rumah Merah tu tak ada penghuni kan. Jadi satu hari tu saya lalu di Rumah Merah. Sebab saya jaga di kawasan Pasir Ris. So saya lalu Rumah Merah tu memang kelihatan gelap lah. Di dalamnya kita tak dapat masuk. Tak boleh masuk kerana dah dikunci dan dipagar. Tetapi there's certain date ataupun certain day Rumah Merah tu dalam bahagian bilik air dia lampu dia on tu. So sekarang cuma jadi tanya-tanya, kalau sekiranya Rumah Merah tu tak ada penjaga atau penghuni, kenapa lampu di bilik air tu kadang-kadang on, kadang-kadang off? Itu yang saya nak kemukakan di sini. Kalau tak percaya boleh pass by dan tengok lah. Sebab dari rumah ni depan belakang kita boleh lalu. Kita just kita boleh pass by. Dia dekat kawasan Pasir Ris lah. Pasir Ris betul. Macam yang setiap hari sepupu saya pergi ke Pasir Ris Dam di dam sana pun sama di Lighthouse kalau tak salah saya. Pergi ke sana beramai-ramai lah pergi cuba nak ada ekspedisi ghost hunting. So try to masuk ke dalam. Tak masuk ke dalam, kelihatan memang gelap lah. Tapi tak dapat naik ke Rumah Merah kerana di situ di bahagian dia punya, kalau tak silap saya, dia ada satu jembatan. Di situ di mana diorang ternampak lah susuk bantal peluk kan. Tapi selalu bantal peluk kita nampak putih kan. Yang ini pula berwarna hitam. Dan kedengaran suara perempuan mengilai lah. Di situ itu saja cerita saya. Jadi Rumah Merah tu memang kata anda tu tidak ada orang lah. Tidak, memang tidak ada orang. Tidak ada orang. Itu rumah apa tu sebenarnya tu? Adakah itu sebuah pusat tadika ke, ataupun memang sebuah rumah ke, ataupun macam mana? Dia rumah sebuah. Dengar cerita dulunya di rumah ni, kalau tak silap saya lah. Ni apa awak dengar lah? Apa yang saya dengar, kelihatan dulu ceritanya di dalam rumah tu ada kejadian pembunuhan seluruh keluarga. Ini sebuah rumah yang tepinya ada satu kondominium tu dia kiri kanan ada kondominium. Lat dua bangunan daripada Rumah Merah tu ada satu kondominium yang abandoned tu.
abandoned, dalam a few blocks abandoned. The whole commercial building was abandoned, tapi kita pun tak dapat masuk. Cuma yang jadi hairan tu bila masa saya lalu kan, nampak juga lampu bahagian bilik mandi tu on, tetapi rumah tu telah dipagar dan dikunci. Kalau sesiapa yang siapa yang tak percaya kan, can just pass by lah. Macam tadi macam tadi saya pass by, bahagian toilet lampu tu off. Nak ambil gambar memang sukar. Kerana apa? Kita pernah petik gambar, tetapi gambar tu semua kirakan berasap, tak nampak pun. Padahal satu orang pun tak isap rokok. Tapi bila kita ambil gambar, bahagian yang kita ambil tu semua berasap. Kita ambil bahagian luar je, kita tak boleh masuk dalam kerana dia dah kunci. Itulah kisah dia. Terima kasih boy Okey, sama-sama kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nampaknya saya nak teruskan kisah-kisah misteri, tapi uncle pun dah masuk. Uncle lah, dengar tu. Laudah uncle. Saya terperanjat uncle ni masuk dia masuk macam spy lah. Zoom, tiba-tiba sebelah kiri babe. Kalau saya Zah, saya dah terpekik dah Apakah anda rasa perkataan akan keluar dari mulut saya kalau saya Zah? Terperanjat okeylah. Niat dia hati nak teruskan, tapi uncle dah masuk sebab hari ni ada proses-proses yang harus dijalankan. Saya harus tutup tirai sebab tak baik pula tunggu uncle ni biar uncle ni tunggu. Saya jumpa anda esok lah, dan tolonglah sebarkan berita. Saya akan bertugas 24 jam dan saya akan teruslah berikan yang terbaik. Terima kasih SMS yang saya terima daripada pendengar kita. Katanya yang ini siapa ni, pendengar-pendengar yang lain dari Rin, tak payah minta maaf pun sebab nanti misi 24 jam katanya orang-orang kasih tak tahu memahami tugas orang lain. Ni terima kasih lah, katanya tak perlulah komplain tapi terima kasih pada anda yang berikan, katanya I'm proud lah, syabas kepada saya. InsyaAllah boleh ucapkan syabas setelah 24 jam. Terima kasih suami anda sekolah BT. Saya dulu memang sekolah BT lah. Dan terima kasih lah kerana sudi mendengar rancangan Misteri Jam 12, Rin dan suami anda. Pada yang lain terima kasih. Uncle pun dah signal jadi saya tutup tirai. Dan jangan lupa untuk sebarkan. Semoga pada 16 hari bulan Mei ramailah akan terus mendengar Ria 897 dan berikan sokongan. Ria Insomnia, saya tak boleh off air, saya kena cakap tak ada main lagu back to back. No, I got to talk, Okay, jumpa anda dan selamat mendengar Ria Insomnia.